Okay, so hari ni kita akan tengok chapter 5 ni. Chapter 5 ni dia ada dua part, dua bahagian. Agak teknikal sikit lah, nampak macam susah, tapi bila kita buat satu-satu tu, dia tak adalah susah sangat, cuma terlalu banyak bahagian teknikal nak kena susun satu-satu. Okay. Dia melibatkan chapter 5 ni adalah long term financing dan juga cost of capital. Okay, sebab tu dia bagi dua bahagian, iaitu 5A adalah long term financing. Which is long term financing ni mungkin you all dah belajar dalam fundamental of finance. Okay, melibatkan dua benda biasanya, iaitu debt financing dan equity financing, iaitu macam mana syarikat membiayai dia punya operasi syarikat. Of course, salah satunya mungkin menggunakan debt financing seperti bond, dan juga equity financing yang selalu awak dengar adalah common stock dan juga preferred stock. Okay. So yang 5A ni hanyalah recall sahaja, macam nak suruh ingat balik lah apa yang you all dah buat dalam fundamental of finance. Okay. Kita pergi pada bond dulu, iaitu debt financing. Okay, debt financing biasanya bond lah. Okay, sebab bila syarikat issue bond, investor akan beli dan syarikat akan promise to pay certain coupon rate, okay, upon maturity dan sebagainya. Kena upon maturity dia boleh tebus balik kan. So this is a kind of debt lah. Maknanya investor, walaupun investor tu melabur dengan membeli bond, tetapi syarikat yang mengeluarkan bond ni adalah debt issuer. Okay, sebab bond adalah dalam bentuk wajib bayar, iaitu kita katakan dia sebagai debt lah. Okay, so cost of bond yang awak kira dalam fundamental finance dulu biasanya melibatkan yield to maturity. Kalau masih ingat, dah ingat components bond biasanya par value-nya adalah 1000. Okay, unless given otherwise lah, but normally we use 1000 sahaja. Okay, this is the formula of YPM. If you still remember, cost of debt KD, iaitu CP plus par value minus the market price divide by N. The whole thing ni awak kena kira dulu, and then bahagi dengan N. Okay. Lepas tu bahagi pula dengan par value tambah market price. Kalau kat atas tadi kita tolak, kat bawah ni kita tambah. Okay, just simply bagi dengan 2 kat bawah ni. Okay, which is KD adalah cost of bond before tax. Of course, kalau you nak cari after tax, kena kira dengan satu tolak tax lah. Kupon, CP adalah kupon payment dalam bentuk RM. Macam mana nak dapat? Awak kena ambil annual interest dia darab dengan 1000 par value. Okay, itu untuk kupon rate in RM, CP. M adalah par value ataupun market price. Ada yang tukar M ni jadi P pun tak apa, our PV, it's up to you asalkan awak faham the use of the formula. Okay, BO adalah dia punya market price atau net proceed from sales of the bond lah, harga bond tu sendiri. Dan N adalah maturity, berapa years dia hold to maturity, that will be our N. Okay, so ini example saya take daripada your textbook. Okay, so given TMR fixed bond with annual coupon of 12%. Nampak dia dah bagi annual coupon 12%, 10 years maturity. The proceed from this step issue is RM900, yang ni yang akan jadi your market price, and tax rate is 40%. So what is the bonds YPM? So kena kira lah. Dan jangan lupa CP tu kita kena tukar dalam bentuk RM. So kalau saya tukar dulu, which is CP adalah 12% daripada 1000, so you akan dapat 120. So include dalam formula YPM ni. Okay, so that's why kat sini jadi 120. Ni par value tolak market price 900 bahagi dengan N sama dengan 10. Okay, dia dah mention 10 years maturity, N sama dengan 10. Okay, the whole thing ni divide by 1000 par value tambah. Dekat bawah ni kita tambah
and you have to plus the market price 900 and then divide by 2. So dapatlah 130 bahagi 950. So we will get 13.68%. Okay. 13.68% lah. Dan this is before tax. So kalau nak after tax, you have to ambil this 13.68 darab dengan 1 tolak 0.40 iaitu tax rate. Biasanya diberilah dalam soalan tax rate 40%. So in the end kita dapatlah after tax cost for the debt is 8.21. Dan biasanya kalau melibatkan bond, sangat penting awak kira sampai habis YTM dia, iaitu sampailah after tax punya cost. Right. Itu untuk YTM. Kalau masih ingat lah. Right. Saya rasa senang je sebab pernah belajar. So you still mungkin masih ingat lah sikit-sikit kan cara nak cari YTM. Okay. Settle YTM. So for the bond. And kita pergi pada equity financing. Okay, ini sekadar nak recall balik lah. So saya pergi laju sikit. So equity financing adalah merupakan share ataupun yang kita selalu dengar ada dua, iaitu preferred stock dan juga common stock. Okay. Ini dipanggil equity lah. Ownership by the company kan. Right. It's not a debt tapi equity. Right. So preferred stock. Okay. Preferred stock formulanya simple, iaitu DPS divide by P minus F. P adalah the selling price of the preferred stock dan F adalah flotation cost sekiranya ada. Kalau tak ada, kosong lah. Okay. So DPS ni jangan lupa dividen dalam bentuk RM. Sekiranya dia bagi dalam bentuk 10% ke 12% ke, you kena darab dengan dia punya par value. Berapa par value preferred stock? Normally 100 lah, RM100. Okay. So kita tengok ni, dia punya formula ni, KPS adalah after tax cost preferred stock, DPS adalah annual cash dividend dalam bentuk RM ya, dan P adalah selling price dia, dan F adalah flotation cost dalam bentuk RM. So kat bawah ni dua-dua mesti dalam bentuk RM lah, P and F. Okay. Kat atas ni pun RM. So kita tengok example. TM Afiq plans to issue RM1 million of 100 par preferred stock that pays 10% dividend. So market price of the issue is 98 with 5% flotation cost. So dalam soalan ni memang dia bagi flotation cost. So before you include dalam formula tu, nak cari dulu flotation cost pun tak apa. Okay, flotation cost adalah RM100 par value darab dengan 5%. So you akan dapat flotation cost sebanyak RM5. Okay. Flotation cost we times from the par value lah normally. Okay, so kita tengok dekat sini, KPS-nya adalah 10%, darab dulu 100. Kenapa? Sebab dividen ni, DPS ni, kita nak dalam bentuk RM. So, darab 100, bahagi the whole thing semua dengan P tolak F tadi, iaitu price-nya 98 tolak RM5. So, kita akan dapat 10.75. Ini adalah KPS. Okay, untuk preferred stock lah, cara nak cari cost dia, which is quite simple lah. Okay. So from this formula also, kalau nak cari price ni boleh balikkan saja formula tu, iaitu DPS bahagi dengan KPS. Kan. So nak cari price after dia punya kita nak tahu dengan cost 10.75 ni berapa price of the preferred stock tadi. So DPS bagi KPS balik. So 10% darab ni, ini adalah dividend in RM, and then bahagi dengan cost yang tadi. So awak akan dapat the current for this price adalah 93.02. That's the actual value of the price of this preferred stock lah. Okay. So ini market price yang 98 ni harga yang dia issue. Harga yang dia issue pada investor kat luar sana. Okay. Dekat dia punya company. So right. And the real price is this one. Okay. Dengan cost sebanyak ni lah. Dengan cost sebanyak 10.75. Okay. Okay. Itu preferred stock.
Right, yang penting formula ni lah kena ingat. Okay, yang penting kalau lah soalan ask you to find. Okay, right. And common stock. Common stock pula kita ada a few types. Satu adalah zero growth model, constant dan juga normal growth. G dia lah berubah. Ingat dia common stock dia ada G, dia ada growth annual rate setiap tahun. Okay, so price nya adalah D over K, iaitu dividen bahagi dengan K untuk zero growth model. So cost of preferred stock, ambil saja dividen tadi bahagi dengan price. Okay, ataupun kalaulah soalan tu ada flotation cost, ambil D bahagi dengan price. Jangan lupa tolak flotation cost sekiranya ada lah. Kalau tak ada, kosong lah kat sini. Okay, constant or normal growth model pula, kena ingat growth model dia ada G, which is ini untuk zero yang biasa, common stock yang tidak ada G, tidak ada growth rate setiap tahun. Untuk constant or normal growth rate, price dia adalah D1 bahagi dengan K minus G, which is D1 ni adalah expected of future dividend dan G adalah growth rate dia. Okay, so kalau dia bagi dalam soalan tu D kosong atau D not ni, maknanya ianya adalah past atau current dividend. So what you have to do, awak kena cari D1 lah. D1 formula dia adalah D not ni atau D kosong ni darab dengan 1 tambah G. Okay, so dapatlah kita D1. Dan untuk cost of the preferred stock, mesti D1 bahagi P minus F flotation cost kiranya ada. Kira yang ni kemudian baru tambah dengan G. So awak akan dapatlah cost of preferred stock tu berapa. So D1 penting Yang penting kat sini D1. Jangan ambil terus daripada soalan kalau soalan tu bagi dalam bentuk past or current dividend iaitu D0. Kalau dia bagi D0 ni, D0 ni awak kena cari dulu D1 macam ni. Okay, right. D0 darab dengan 1 plus G. G tu biasa dia bagilah dalam soalan. Okay, right. So dapatlah kita cari cost of common stock tadi, iaitu D1 bahagi dengan P minus F, iaitu price dia, market price dia tolak flotation cost and plus G. So we also have the cost of common equity. Yang ni perkara barulah, ada cost of retained earning, KRE. Sebabnya cost of common equity ni dia kira dua benda, consist of cost of retained earning atau internal equity dan juga cost of new common stock or external. Okay, so nak cari dia sama dengan formulanya adalah price sama dengan D1 bahagi dengan KRE, iaitu cost of retained earning tolak G. Okay, alright. Kita pergi pada examples. Okay, TMRF is planning to issue a new common stock that incurred flotation cost of 5%, expect to pay dividend 20 cent with 10 growth rate. The market price is 5 ringgit. The company estimate on average the investor personal tax rates. Yang ni baru sikit dia ada investors personal tax rate dengan brokerage fees 10%. Okay, but I show you how to calculate. Untuk common stock KCS, guna formula tadi D1 bahagi P minus F tambah G kan. So dia dah bagi dalam ni adalah dalam bentuk D1 dah. Okay, sebab dia kata expect to pay, makna ini adalah future dividend, expect to pay. Okay, so tak perlu cari, tak perlu tukar, terus boleh ambil 0.2 kat sini dan bagi dengan price RM5, tolaklah flotation cost 5% daripada RM5 tadi, tambah 0.10, dapatlah 14.21. Okay, untuk cost of retained earning dia, awak kena ambil cost tadi, darab dengan 1 tolak personal tax rates, darab dengan 1 tolak brokerage fee. So ambil 14.21% tadi, darab dengan 1 tolak 0.25, darab pula dengan 1 tolak 0.10, sorry. So 0.10. Okay. So this one lah sebenarnya. Dia dah bagi lah. Personal tax rate 25, brokerage fee 10%. So darab dengan
cost of common stock. So awak akan dapat 9.59. Okey.